Alhamdulillah, bersama dengan rakan kita Espalini. Assalamualaikum Espalini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tidak bersua Espalini, apa kabarnya? Alhamdulillah kami semua di studio pada pagi ini semuanya dalam keadaan sihat. Bagaimana rakan tugas kita Fakhrul dan Alhamdulillah Sarina? ya, berkat kurniaan nikmat kesihatan, kita ni dapat jom berinteraksi langsung menerusi Rampai Pagi di sini harian ini, Espalini. Baik, tanpa melengahkan waktu kita ni jua, ingin sekali mendapatkan maklumat terkini bersama dengan rakan kita di sana. Silakan. Silakan. Baik, terima kasih Fakhrul dan Sarina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Auda. Alhamdulillah bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya je kita dipertemukan lagi menerusi Rampai Pagi dari daerah Belais seperti biasa. Kami akan mengongsikan beberapa info semasa. Antaranya ialah untuk sama-sama membendung jangkitan virus COVID-19, pihak Julangan Titah Rumah Panjang Kampung Melilas ingin memaklumkan bahawa tidak ada pelawat dibenarkan masuk ke Rumah Panjang Melilas buat sementara waktu. Papan tanda juga telah dibuat ya untuk mengelak pelawat tersebut untuk tidak meneruskan perjalanan mereka ke Rumah Panjang Melilas, dan untuk sebarang urusan kerja yang tidak dapat dielakkan, pelawat mestilah mematuhi SOP yang telah pun disediakan oleh Kementerian Kesihatan seperti menggunakan sungkup muka dan menulis nama mereka di dalam buku yang telah pun disediakan. Sementara itu, pihak Rumah Besar Kampung Sukang dan Rumah Panjang Biadong Ulu juga ingin memaklumkan buat masa sekarang mereka tidak akan menerima sebarang pelawat ataupun tidak ada dibenarkan pelawat ya untuk masuk sehingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Tindakan ini bertujuan untuk mengelakkan jangkitan virus tersebut di kalangan penduduk pendalaman yang mana kebanyakan penghuninya terdiri dari golongan warga emas. Itu dia Auda, beberapa info semasa. Seterusnya kita akan beralih untuk mengikuti bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan tugas kita untuk edisi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada penonton. Kali ini pendekatan saya membuat pendekatan salah satu lagi bidang perniagaan yang diceburi oleh para belia, di mana bidang mengusahakan mencuci kereta di daerah Belait ini merupakan salah satu lagi pilihan untuk para belia yang mencari pekerjaan, membuat perniagaan sendiri selain menunggu pekerjaan tetap. Jadi yang saya maksudkan ialah salah satu yang diusahakan mencuci kereta yang dinamakan H2 Water Reflect, di mana apa yang dimaksudkan H2O Water Reflect ini, kita akan membuat pendekatan salah seorang peniaga di sini untuk menyelami lagi apa yang mereka buat dalam perniagaan di sini. Jadi saksikan bersama saya. Bidang perniagaan sudah tidak asing lagi bagi belia-belia kita ni. Banyak perniagaan yang dapat diusahakan dalam sama-sama memajukan diri. Walaupun ianya dilakukan secara kecil-kecilan, namun ianya cukup berbaloi kerana rezeki yang datang dari hasil tetik peluh sendiri. Memiliki kelulusan UBD tidak bermakna hanya fokus kepada makan gaji. Kali ini kita meninjau ke salah satu perniagaan yang dipelopori oleh belia Muhammad Syafiq, membuka perniagaan cuci kereta sekitar kawasan bangunan Wisma Yakin. Belia pada hari ini memang sudah sepatutnya banyak membuka ruang perniagaan. Salah satu daripadanya ialah membuka tempat mencuci kereta untuk pelanggan-pelanggan yang datang sini. Jadi sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan H2O Waterfield 6 ni? Jadi dapat Wang Syafri ceritakanlah. Di sini kedai H2O Car Wash ini merupakan kedai yang untuk membagi perkhidmatan cuci kereta yang dari pelbagai jenis lah. Sama ada kereta yang damit, yang sederhana besar hingga ke yang besar sebesar-besarnya, macam contoh kereta Velfire H1.
Beliau merupakan seorang yang peramah dan setiap masa yang terluang akan bersama pekerjanya membincangkan apa yang terbaik untuk pelanggan yang datang. Beliau memanfaatkan dengan membuka perniagaan cuci kereta seumpama ini sebagai langkah permulaan dan menerokai dunia perniagaan yang mencabar dengan mengambil pengalaman dan berbekalkan semangat yang kental. Bakareh, berjareh, belureh merupakan salah satu perkataan yang cukup bermakna, satu perkataan hikmah bagi seorang belia. Jadi pandangan Awang Afiq sendirilah mungkin salah satu daripada perkataan itu memberikan Awang Afiq membuka perniagaannya. Jadi macam mana ni? Memang perkataan yang berjareh, berkareh, belureh itu memang salah satu perkataan yang sering kita dengar lah di kalangan orang-orang di Brunei ni lah, sebab ia memang perkataan Brunei kan. Jadi berkareh, berjareh, belureh ni memang salah satu benda yang kita ni boleh diterapkan dalam kita diri sendiri. Dan salah satu orang kenapa kami membuka tempat orang mencuci kereta ni lah, sebab kita ni sebagai orang muda ni memang perlu orang muda ni kena mesti melatihkan diri. Ini pun melatih ianya adalah tanggungjawab kita ni untuk orang bekerja mencari rezeki. Jadi kalau kita ni berusaha mencari rezeki, maka Allah akan beri rezeki kepada kita ni. Rezeki itu tidak akan datang bergolek dengan sendirinya. Jadi masa ni kita ni kerja kan, kerja dikiralah orang berhujan berpanas, itu namanya berjareh. Lepas kita ni tungkus lumus bekerja pagi sampai ke petang, masa kita akan dapat hasilnya. Hasilnya apa? Rezeki hasilnya nanti di hujung bulan kita ni akan mendapat pendapatan gaji bulan-bulan. Jadi itulah yang kita ni belureh lah selama kita ni bekerja. Jadi itu merupakan orang di mana perkataan itu datang orang sinonim lah dengan orang pekerjaan ini lah. Pengalaman membuka perniagaan merupakan salah satu pengalaman yang sangat berharga. Mencari pendapatan seharian tanpa bergantung pada orang tua selepas mengumpul dana kewangan sedikit demi sedikit untuk memulakan perniagaan. Kita mengharapkan dengan adanya belia berdikari dan gigih berusaha, insya-Allah akan lahirlah lebih ramai generasi yang aktif dan berkualiti serta mempunyai semangat yang maju. Sesungguhnya usaha di usia muda inilah masa yang paling sesuai bagi belia memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sana pun kami bermula dengan orang kami kawan-kawan membuka tempat ini pun perlu ada bajet lah. Jadi kami sebelum kami membuka ni kami telah bekerja di tempat lain dulu, ataupun ada yang masa tu ketika itu masih lagi melanjutkan pelajaran di universiti lah. Jadi selama kami belajar sana, saya sendiri ada orang menabung lah untuk masa depan lah. Jadi salah satu tabung yang digunakan itulah tabung sendirilah. Jadi digumpul setiap bulan, lama-lamanya orang lepas habis uni cari kerja yang sementara, kemudian hasil duit kerja tu ditabung lagi, simpan lagi. Lama-lama kalau kita sudah rasa cukup orang untuk bersedia untuk membuka bisnis sendiri ni, maka selepas tu dari sanalah dana tu digunakan. Alhamdulillah. Belia dalam perniagaan memang sering diperkatakan. Belia juga mempunyai masa depan negara. Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Baiklah, audio penonton, inilah yang saya dapat gambarkan kepada audio penonton salah seorang belia yang berjareh belureh, di mana salah satu lagi usaha yang cukup boleh dibanggakan dan boleh menjadi ikutan para belia di luar sana untuk memulakan apa saja perniagaan yang mereka ceburi. Yang penting arah tuju, fokus dalam menjalankan perniagaan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi.